Ketika ini, angin bertiup kencang hinggakan air di dalam lopak sawah berpusar kuat. Sebaik saja angin kencang berhenti di tengah pusaran air selut itu, tercegatlah lelaki tua berjubah kuning memegang tongkat akar bingkang-bengkok. Marah benarlah lelaki tua itu sambil mengurut-ngurut janggut putihnya, merenung ke arah anak muda yang terkial-kial di tengah lopak sawah. Maaflah, Haji Marit. Budak-budak ni tak tahu dia nak membezakan yang batil dengan yang tak batil. Lembut sahaja suara lelaki berjubah kuning itu lantas memukulkan tongkatnya ke arah belakang anak muda berkenaan. Aku ni nak kahwin dengan Siah, Tok Syekh. Rintih anak muda itu setiap kali lelaki tua berjubah kuning itu membelasahnya dengan tongkat akar yang berbengkang-bengkok. Siapa yang kamu nak uji ni? Ha? Bentak Tok Syekh berterusan memukul anak muda itu menyebabkan lopak sawah bertambah keruh airnya. Aku ni kesiankan Siah, ujar anak muda itu berkeras tidak mahu mengalah. Kamu ni jangan malukan aku pada Haji Ma'arik dengan Ustaz ni lah. Tok Syekh keraskan suara lantas sendiri di awang-awangan memerhatikan anak muda itu terkial-kial menahan kesakitan. Tok Syekh berjubah kuning itu melayang ke udara sebaik sahaja saya laungkan azan sebanyak 7 kali. Dia kemudiannya hilang bersama dengan gumpalan awan seolah-olah menyedutnya dari udara sebaik sahaja laungan azan bergema. Menggeleng-geleng kepala anak muda itu hinggakan tubuhnya menjadi retak akibat gema azan yang menggegar kuat. Termengah-mengah dia menggapai tangan memberi isyarat supaya tidak meneruskan azan. Tetapi gema azan itu berterusan setelah saya ulangi 7 kali dan diikuti pula dengan Al-Fatihah 3 kali, Surah Al-Ikhlas 3 kali dan Ayatul Kursi 17 kali. Minta ampun Ustaz. Laung anak muda itu menggeletar disebabkan tubuhnya yang retak bagaikan tanah liat kering akibat kemarau panjang. Di celah rekahan retak tubuhnya itu memercikkan darah bersama dengan nanah yang diikuti dengan ulat berenga yang merayap-rayap. Saya dah tak peduli apapun rayuannya, tetapi terus membacakan 11 ayat terawal surah As-Saff, ayat 22, 23 dan 24, surah Al-Hashr dan surah At-Tariq. Serentak dengan itu pula, guru berdentam kuat diikuti kilat menyambar dari udara. Di tengah api kilat memancar menyambar tubuh anak muda itu, dia mengereka laksana udang yang dibakar rentung. Apabila tubuhnya mendap ke dalam lumpur selut, menggelepar menjadi ikan haruan sebesar lengan, maka tidak bertangguh dicekak kepalanya oleh Haji Ma'arik. Dan ketika inilah Mbah Soyah dan Malim Bilin melihat ikan haruan melompat ke dalam besen air setelah membolos dari celah betis Uda Siah yang membengkak. Mengeluh pendek Malim Bilin melihat kejadian tersebut hingga menyedari kebolehannya selama ini amatlah kecil kalau nak dibandingkan dengan ilmu Allah. Lantas saja Malim Bilin tersengguk-sengguk menahan rasa terharu dengan kejadian yang menimpa isterinya. Dia merasakan bersalah kerana memperdayakan isterinya dengan amalan bunian semata-mata mahu mengelakkan daripada turun ke sawah. Memang siapa pun boleh berpura-pura sakit, tetapi Malim Bilin bukan setakat menukar suhu badannya hingga panas bahang, malah kulitnya juga boleh pecah-pecah memercikkan darah. Hati isteri mana yang dapat menahan kesedihan kalau keadaan suaminya terlantar sakit tenat? Setelah Uda Siah membengkak betis, Malim Bilin menyedari amalan ilmunya tidak mampu memulihkan isterinya. Dia tidak dapat menggunakan amalan ilmunya untuk mengubati penyakit yang dideritai oleh Uda Siah. Apalah gunanya dia mengamalkan ilmu demikian kalau isteri sendiri mengidap penyakit bengkak betis dan tidak dapat diubati? Dia sendiri gemetar tatkala melihat ikan haruan seolah-olah membolos keluar dari betis Uda Siah yang membengkak itu. Bagaimana pula lah ikan haruan berkenaan boleh bersarang di dalam betis isterinya? Setelah diberitahu oleh Uda Siah, ikan haruan di dalam besen itu sama dengan ikan haruan yang dicekak kepalanya di tengah lopak sawah. Lantas saja Malim Bilin mahu menghempaskannya ke lantai. Tetapi Haji Ma'arik ingatkan dia perkara zahira tidaklah sama dengan yang tidak zahira. Sebab itulah Haji Ma'arik sendiri mahu lepaskan ikan haruan yang masih hidup itu di dalam besen tersebut ke lubuk di hujung sawah. Semenjak kejadian yang menimpa isterinya Malim Bilin, dia tak ada koma Kita betulkan. Semenjak kejadian yang menimpa isterinya, Malim Bilin tidak lagi mahu berpura-pura dengan Uda Siah.
Dia akan bantu Udasiah turun ke sawah bila-bila masa sahaja pun. Selagi Udasiah tidak balik ke rumah, dia akan tetap sama-sama tidak berganjak dari tengah lopak sawah. Dah lama kahwin, tapi kami ni tak juga dapat anak. Keluh Malim Bilin tatkala menemui saya di rumah Haji Ma'arid tidak lama selepas kejadian yang menimpa isterinya itu. Buat apa anak? Kalau amalan ilmu kau tu tak berguna. Sengaja Haji Ma'arid menyindir. Memang amalan saya ni tak berguna, Pak Utik. Tutur Malim Bilin penuh kesal. Jadi, kenapa yang kau amalkan? Tersengih-sengih Haji Ma'arid merenung muka menantu sepupunya itu. Malim Bilin menggeleng lemah. Tidak patut Haji Ma'arid ungkitkan lagi perkara dia mengamalkan ilmu demikian setelah hatinya menyesali segala kejadian sebelum itu. Dia sendiri sudah pun mula mengubah sikap sekalipun terasa tubuhnya sakit-sakit setiap kali turun ke sawah membantu isterinya. Dia tahu dia tahu bahana yang ditanggungnya setelah mendampingi Buniana semata-mata mahu kelihatan sentiasa berperawakan muda. Apabila dikenakan pantang larang yang diturunkan oleh Pak Mulung di kampungnya sebelum berpindah ke Jerantut, memang kecut juga perasaan Malim Bilin. Dia beritahu mengenai Pak Mulung yang sentiasa kelihatan muda sekalipun sudah berusia 70 tahun hinggakan ramai anak gadis yang terpikat. Bila-bila Pak Mulung ni sedia turunkan amalannya, asal saja Malim Bilin ni sanggup amalkan jampi pemanis. Kalau amalkan jampi pemanis, mesti sanggup pula menerima pantang larang yang perlu dipatuhi. Tatkala usia muda belasan tahun, apa sangatlah Malim Bilin hiraukan dengan pantang larang. Dia tidak peduli apapun mengenai pantang larang sekiranya boleh mengikuti jejak Pak Mulung. Tentu dia mudah memikat gadis cantik sekiranya sentiasa kelihatan segak. Apabila Pak Mulung meminta dia minum air yang dicurahkan ke dalam pinggan selepas habis makan, Malim Bilin ni pun sanggup untuk lakukannya. Asal saja habis makan, dia akan curahkan air ke dalam pinggan, lantas membasuh tangan di situ. Kemudian dia akan hirup air tersebut dengan membancakan jampi pemanis yang diturunkan oleh Pak Mulung. Selepas diturunkan amalan itu, Pak Mulung dia tidak dibenarkan membuat kerja-kerja berat. Sebab itulah Pak Mulung turunkan pula amalan hingga kan boleh menukarkan dirinya menjadi terkejang sakit, biar emak atau ayahnya tidak memaksa dia untuk bekerja kuat. Setelah emak dan ayahnya meninggal dunia, adik-beradik Malim Bilin tidak benarkan lagi dia menetap di kampung halaman disebabkan sikap pemalasnya. Dia terpaksa tinggalkan kampung halamannya di Pariaman, menumpang kapal barang menyeberangi Selat Melaka sebelum sampai ke Jerantut. Memang sudah nekat dalam hatinya tidak akan jejakkan lagi kampung halamannya setelah dihalau oleh kaum keluarga sendiri. Tetapi setiap kali dia mahu tinggalkan amalannya, Malim Bilin ini akan diganggu oleh bayangan Pak Mulung yang menjelma di hadapannya. Sebelum sampai ke Jerantut, dia ni menetap pula di Singapura hingga banyak berhutang di kedai makan. Apabila dipaksa membayar hutang, lantas saja Malim Bilin merayu minta tangguh. Dan disebabkan tauki kedai tidak dapat menahan sabar, tidak bertangguh ditariknya tangan Malim Bilin ni mahu diheret ke balai polis. Tiba-tiba sahaja tangan Malim Bilin yang ditarik tercabut di pangkal bahu menyebabkan tauki kedai itu ketakutan. Dan semenjak itu pula, Malim Bilin menyedari amalan Pak Mulung itu boleh menyelamatkan dirinya. Hinggalah berpindah ke Jerantut, dia tetap amalkan juga sekalipun terpaksa menempuh pantang larangnya. Setelah berkahwin dengan Udasiah, dia menyedari mereka tidak akan mempunyai anak. Beberapa kali Malim Bilin terserempak jelmaan Pak Mulung yang membawakan dia perempuan cantik dengan pakaian sutera jarang mendampinginya asal sahaja malam bulan mengambang penuh. Tatkala ini pula, Pak Mulung tidak benarkan dia mendampingi Udasiah, tetapi mesti tidur berasingan di hujung serambi dengan pelita yang dipadamkan. Sebaik sahaja rumah menjadi gelap gelita, jelmaan Pak Mulung akan tercunggut di hadapannya bersama dengan perempuan yang cantik di sisinya. Perempuan itu akan mematuhi apa sahaja perintah Pak Mulung sekalipun terpaksa melayani Malim Bilin di hadapannya. Aku dah tak mahu lagi amalan ni Pak Mulung, bisik Malim Bilin apabila dipaksa melayani perempuan cantik itu di hadapan Pak Mulung. Malu benarlah dia diperlaku demikian oleh Pak Mulung seolah-olah barang mainan yang tidak berguna. Kau akan menanggung padahnya.
Gerutu bayangan Pak Mulung ingatkan dia supaya tidak membantah. Malim Bidin dapat mengagak, tentu tenaganya akan menjadi sia-sia kalau berdegil mahu membantah. Dia akan kecewa seumur hidup kerana tidak boleh menjadi suami sesiapa pun sekiranya berkeras tidak mematuhi kemahuan jelmaan Pak Mulung. Tentulah Udasiah sendiri hampa menjadi isterinya apabila dia menerima padah demikian. Sebab itulah dia bimbang mahu berkeras sangat melanggar pantang larang Pak Mulung. Tatkala Udasiah turun ke sawah pun, Malim Bilin akan dilayani perempuan muda berpakaian sutera nipis itu sepanjang hari, sekalipun jelmaan Pak Mulung memerhatikan sahaja dari pangkal serambi. Dia tidak perlu bersusah payah bekerja keras di tengah sawah atau mencari rotan di hutan, asal sahaja kesempitan wang. Bila-bila jelmaan Pak Mulung akan membantu. Siapa sahaja yang berani berkasar dengannya, sudah tentu jelmaan Pak Mulung akan kelirukan mereka. Asal sahaja disentuh tubuh Malim Bilin, nescaya semuanya akan tertanggal luruh macam kayu reput di tengah belukar. Kalau boleh saya nak buangkan amalan ni, Pak Utih. Malim Bidin. Malim Bidin pula dah nama dia ni. Malim Bilin merayu dengan penuh harapan. Cubalah Ustaz bantu saya. Dia menambah meluahkan rasa kesal yang terpendam lama di dalam hati. Kalau kau dah tak mahu amalkan, mudah saja. Sahut Haji Ma'arif tersenyum penuh makna. Tak boleh nak buat macam tu je. Malim Bilin memberitahu penuh jujur. Bila-bila jelmaan Pak Mulung akan memerangkapnya kalau cuba melanggar pantang larang yang mesti dipatuhi. Tak ada jalan lain, kecuali kembali kepada jalan Allah. Ujar Haji Ma'arif ingatkan dia, kemudian berpaling ke arah saya. Macam mana Ustaz? Tentu Ustaz lebih maklum kan? Dia menepuk bahu saya dengan senyuman yang lebar. Perlahan-lahan saya menghelakan nafas. Serba salah juga saya apabila Haji Ma'arif sengaja mengalihkan pandangan kepada saya. Manalah saya tahu bagaimana mahu memberitahu Malim Bilin mengenai amalan tersebut. Memang saya sendiri tidak pernah mengetahui amalan Malim Bilin itu dengan membacakan jampi pemanis yang diturunkan oleh Pak Mulung. Perkara jampi mentera ini memang di luar pengetahuan saya. Apalagi amalannya hingga Malim Bilin dikongkong oleh pantang larang. Sekiranya saya tidak tahu, bagaimana pula mahu membangunkan amalan tersebut dari jiwa Malim Bilin. Tetapi Haji Ma'arif terus juga mendesak seolah-olah saya ni berpengalaman sangat. Disebabkan Haji Ma'arif mendesak saya ni sekadar ingatkan Malim Bilin supaya amalkan sahaja solat tahajud tengah malam diikuti dengan membaca ayatul kursi hinggakan 313 kali. Biarkanlah amalkan berturut-turut sampai 100 malam sekiranya gangguan jelmaan Pak Mulung itu terus juga mengancam. Setelah Malim Bilin bersetuju mengikuti nasihat saya, segera saya menyuruh dia duduk berhadapan dengan meletakkan tangan kanannya ke dada sebelah kiri. Kemudian saya duduk di atas dua tumit dengan tangan ke kepala lutut sambil membacakan Al-Fatihah diikuti 5 ayat terawal surah Al-Baqarah dan ayat 163 serta 164. Apabila saya membacakan ayatul kursi, dia ulangi 100 kali bacaan. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Tiba-tiba sahaja tangan kiri Malim Bilin merentak-rentak rambutnya. Beberapa kali dia sendawa hinggakan terseduh macam mahu terjeluih muntah. Tapi saya teruskan juga membaca ayat 284, 285 dan 286 surah Al-Baqarah diikuti dengan ayat 18, 19 dan 20 surah Ali Imran. Semakin diteruskan membaca, bertambah kuat Malim Bilin merentak-rentak rambutnya. Tubuhnya juga menggeletar hingga memercik peluh yang merenik. Tetapi dia tahu apa yang berlaku ke atas dirinya ketika itu. Setelah membacakan pula ayat 54, 55 dan 56 surah Al-A'raf, saya terus bacakan ayat 117 dan 118 surah Al-Mu'minun dan 11 ayat terawal surah As-Saffah. Kemudian, saya ulangi hingga 11 kali bacaan. Wa hifzam min kulli syaitanim marid, menyebabkan beberapa kali Malim Bilin menjerit sekuat hati. Tetapi saya teruskan juga membaca ayat 33, 34 dan 35 surah Ar-Rahman diikuti dengan ayat 21, 22, 23 dan 24 surah As-Saffah. Semasa saya bacakan 4 ayat terawal surah Al-Jin, sekaligus Malim Bilin termuntah lumut bercampur lumpur selut di atas lantai.
Tidak sempat Haji Ma'arif mahu hulurkan baldi supaya muntah Malim Bilin tidak melambat di atas lantai. Dan disebabkan muntah yang banyak, Malim Bilin tergolek di lantai dalam keadaan letih tidak bermaya. Apabila saya menepuk-nepuk bahunya, dia mengakui masih lagi sedar apapun yang berlaku tetapi tidak dapat mengawal dirinya. Lama juga dia terbaring akibat terlalu letih. Barulah Malim Bilin dapat duduk sandarkan belakang ke dinding. Ketika ini isteri Haji Ma'arif sudah simbahkan muntah di lantai biar bersih semula. Hairan juga dia melihat lumut dan lumpur selut yang dimuntahkan oleh Malim Bilin. Saya sedar apa yang berlaku, Ustaz. Beritahu Malim Bilin masih lagi dalam keadaan lemah semasa isteri Haji Ma'arif hidangkan kopi O bersama dengan rebus keladi tengah panas. Tapi saya tak dapat kawal tangan kiri saya yang mahu merentak-rentak rambut. Serba salah dia mahu menerangkan kejadian yang menimpa dirinya itu. Cukuplah yang sudah-sudah tu. Lantas Haji Ma'arif ingatkan dia mengenai amalan jampi mantra yang diturunkan oleh Pak Mulung. Apalah gunanya mahu kelihatan sentiasa muda kalau sanggup minum air basuh tangan sendiri di dalam pinggan setiap kali habis makan. Benda tu kotor sama macam lumpur selut. Hei. Geli-geleman Haji Ma'arif apabila kenangkan minum air basuh tangan di dalam pinggan yang habis dimakan dan dicurahkan air. Malim Bilin menunduk. Dia dapat merasakan usia tidak boleh disembunyikan sekalipun wajah kelihatan sentiasa muda. Tentang tenaga yang lemah akan tetap juga memperlihatkan usia yang semakin tua sekalipun boleh disembunyikan dengan rupa paras yang muda. Tetapi saya ingatkan juga Malim Bilin supaya amalkan juga solat tahajud tengah malam berterusan. Perkara bangun tengah malam tatkala nyenyak tidur memang sukar mahu dilakukan. Apalah sangat dengan basuh kau. Apalah sangat dengan bangun solat tahajud tengah malam kalau nak dibandingkan dengan minum air basuhan tangan di dalam pinggan yang dicurahkan air selepas habis makan. Sekiranya Malim Bilin sanggup minum air basuhan tangan demikian, jadi apalah salahnya bangun tengah malam untuk amalkan solat sunat tahajud. Beberapa bulan selepas kejadian itu, saya kejeran untuk semula menemui Haji Ma'arif sebelum sambung belajar lagi. Ketika ini Malim Bilin datang mencengang sebaik saja mendapat tahu saya ke rumah Haji Ma'arif. Kulitnya bertambah hitam akibat terjemur di sawah tetapi tubuhnya gemuk sedikit. Tersengih-sengih dia memberitahu mengenai Udasiyah sudah pun mengandung dalam usia yang sudah meningkat. Tetapi apalah salahnya mengandung sebelum usia 40 sekalipun anak yang sulung. Memang Malim Bilin mengakui yang dia gagahi juga bangun tengah malam untuk amalkan solat tahajud. Seluruh badannya sakit-sakit apabila membacakan ayatul kursi hingga 313 kali setiap malam. Dalam keadaan demam hingga terasa sengal-sengal seluruh badan, Malim Bilin tetap teruskan juga bangun tengah malam. Biarlah hidungnya tersumbat akibat selsema, dia tetap berkeras. Hingga 44 malam diteruskan solat tahajud. Beberapa kali dia termuntah dengan lumut dan selut lumpur melambak di tadah dalam baldi. Sampai tidak ada lagi gangguan yang ditanggungnya, Malim Bilin teruskan juga hingga sampai 100 malam. Dia merasa tenang dan lapang setiap kali bangun setiap pagi. Apabila mendapat tahu pula saya ni berkunjung ke rumah Haji Ma'arif, maka tidak bertangguhlah dia menyerbu ke situ. Dia mahu sampaikan segala perubahan pada dirinya untuk luahkan perasaan gembira yang memuncak dalam jiwanya. Semua itu urusan Allah. Bisik saya ingatkan Malim Bilin disebabkan dia berulang kali berterima kasih kepada saya. Apalah sangat yang saya bantu dia selain daripada menyuruhnya melakukan solat tahajud yang berterusan. Mungkin disebabkan kenangan lama itulah, dia desak juga anaknya Deraman untuk menemui saya setelah bertahun-tahun berlalu. Itu pun Kadir Misai yang memberitahu dia mengenai diri saya setelah kami ini berkawan rapat. Memang Deraman itulah anaknya yang sulung apabila dia memberitahu Udasiyah mengandung ketika bertemu di rumah arwah Haji Ma'arif. Ayah saya sekarang ni sakit lumpuh, Ustaz. Jelas Deraman memberitahu kabar mengenai ayahnya, Malim Bilin.